Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia, salam perpaduan. Kita berhimpun pada malam ini. Berhimpun pula. Berhimpun lah, ramai kat ni. 5 terak. Kita berkeudara pada malam ini untuk membicarakan isu-isu semasa. Malam ini tajuk kita ialah gerakan untuk merampas kerusi Presiden UMNO sudah pun bermula. Dan hari ini kita lihat pengkhianat-pengkhianat sudah pun berlagak suci, sudah pun mengeluarkan idea-idea bagaimana nak memperbarui parti dan macam-macam lagi. Seolah-olah macam kita lupa, tuan-tuan, macam kita lupa bila parti tewas pada tahun 2018. Mereka yang memangku jawatan timbalan Presiden UMNO tidak mahu mempertahankan jawatan tersebut. Lari tak cukup tanah, masuk gua. Dalam masuk gua, membantu pula musuh kita, membantu Tun Dr. Mahathir untuk menarik ahli-ahli parlimen kita untuk menyertai bersatu 16 orang ahli parlimen kita terpelanting menjadi katak si katak lompat. Kemudian mereka yang menghasut ini sepatutnya bersama-sama dengan mereka untuk melompat parti. Tiba-tiba bila kita menang di Cameron Highland, dia tak jadi, dia tarik handbrake. Kawan-kawan dah mula marah dengan dia. Kemudian berlaku pula gerakan menyerapkan kepimpinan UMNO seluruh negeri Sabah menyertai bersatu. Last sekali macam-macam lah berlaku, tuan-tuan. Sepanjang tempoh kita kalah. Kita ingat dah berakhir dah selepas kita buat pemilihan baru, kita buat pilihan raya baru. Rupa-rupanya tak berakhir. Orang yang sama juga pergi ke Sarawak, menipu orang Sarawak, meyakinkan GPS di Sarawak kononnya bahawa UMNO sudah bersedia untuk bersama dengan Perikatan Nasional. Dia tarik 10 orang BN untuk menyertai. Hari ini dia kata dia tetap dengan perjuangan dia. Dia tetap dengan perjuangan dia. Dan dia tetap setia pada UMNO seperti kejadahnya, tuan-tuan. Jadi malam ni kita nak kupas geng-geng pengkhianat ini yang sudah mengatur gerakan mereka sedikit demi sedikit untuk menawan kerusi Presiden UMNO. Kita nak ulas. Kalau sesiapa yang ada soalan-soalan, sesiapa yang ada pertanyaan-pertanyaan, bolehlah ajukan soalan anda di talian 011 35954044 011 35954044. Kita bersiaran pada malam ni di Facebook page Lokman Nur Adam Official, YouTube channel Lokman Adam, di TikTok channel Dato' Lokman Adam, di Twitter channel Lokman Adam. Silakan. Betul. Sebenarnya gerakan ni siapa yang mengetuai itu? Dia setakat ni yang berani ke hadapan, nampak gayanya Hishamuddin Tun Hussein. Kemudian adalah beberapa orang yang kita nampak macam berani tak berani. Ada juga yang mengeluarkan kenyataan daripada masa ke semasa di TikTok dan sebagainya untuk menarik golongan-golongan yang menentang Dato' Seri Zahid Hamidi dengan harapan dapat meniup satu angin perubahan. Nak meniup angin perubahan tak ada masalah, tetapi pastikan, tuan-tuan, kalau kita nak buat perubahan, yang menggantikan tu mestilah orang yang lebih baik daripada Dato' Zahid Hamidi. Buat masa ni, tolonglah senaraikan siapa yang difikirkan lebih baik boleh menggalas tanggungjawab ni lebih baik daripada Dato' Zahid. Busuk-busuk Dato' Zahid ni, saudara, ketika dia diancam, diugut, nak didakwa dan sebagainya, diminta untuk bubarkan UMNO, diminta untuk menyertai bersatu, dia tak nak tunduk dengan desakan Mahathir. Dia juga tidak tunduk dengan desakan Muhyiddin Yassin.
Akhirnya apa yang terjadi pada dia? Dia berhadapan dengan 87 pertuduhan. Dia lawan seorang-seorang dia. Alhamdulillah 40 pertuduhan sudah pun selesai. Dia dah menang. Tinggal lagi 47 pertuduhan, saya yakin pun tak ada masalah untuk dia memenangi. Sekarang bila keadaan dah menjadi stabil, mulalah ada kutu-kutu berahak yang konon pejuang kejadah macam kita ni bodoh sangat. Tak boleh beza yang mana kaca, mana pemata, yang mana puja wang, yang mana pejuang. Cukuplah. Jangan harap dia punya sengih je tuan-tuan. Ingat dia punya sengih tu boleh laku untuk memartabatkan balik parti kita ni. Sama jugalah dengan orang-orang yang cerita kita kena reform, kena berubah. Tetapi dialah punca kita kalah dalam pilihan raya yang lepas. Antara orang yang selfish, tak nak langsung memikirkan tentang nasib orang lain, dia nak dapatkan sokongan daripada pembangkang. Dituduhnya kata UMNO dah sesat, dituduhnya kata UMNO ni dah apa dia kata, sudah sakit, dah rosak, macam-macam kau kata pada UMNO. Kalau dah kau dah tak suka dengan UMNO, kau berambus je. Berambus, buat parti lain. Perikatan Nasional to anytime will take you as their members. Pergi. Apa sibuk lagi dengan UMNO? Kau maki hamun UMNO, kau bertanding atas tiket UMNO juga. Okey, silakan. Mungkin akal umbi tu, dia tak berapa faham tu. Orang politik dia faham sebab setakat hari ni tu kenyataan Hishamuddin untuk kata nak duduk sebagai presiden tu tak ada lagi tu. Memanglah tak ada. Tak kira lah dia nak duduk sebagai presiden ke, dia nak duduk sebagai timbalan presiden ke. Pendirian saya mudah tuan-tuan. Pengkhianat kita tak boleh bagi peluang. Kita kalau nak pilih presiden, nak pilih timbalan presiden, nak pilih naib presiden, nak pilih ahli majlis kerja tertinggi, tahun ini kita kena belajar melalui kesilapan kita yang lepas. Dulu kita boleh pilih, tengok orang tu ada jawatan menteri ke tak ada. Dulu kita boleh pilih sama ada orang tu popular ke tak popular. Dulu kita boleh pilih berdasarkan apa jawatan yang dia sandang sekarang. Tetapi saudara, kita dah buat cara memilih begitu dan kita dah dapat result. UMNO 61 tahun boleh pilih macam tu sebab UMNO tak pernah diuji sepanjang tempoh 61 tahun. Tetapi UMNO dalam tempoh 4 tahun lebih yang lalu, semenjak kita kalah 9 Mei 2018, kita dah lihat pemimpin UMNO yang lari tak cukup tanah bila kita kalah. Pemimpin UMNO yang melompat ke parti lawan. Pemimpin UMNO yang tak lompat tapi dia membantu musuh kita, bekerjasama dengan musuh kita. Pemimpin UMNO yang lari tinggalkan kita, dan bila kita kembali kuat, kita dah menang 7 pilihan raya, dia mula mengatur langkah nak mengejar jawatan di dalam UMNO balik. Jadi kita jangan bodoh. Kita kena kenal pasti pemimpin yang betul-betul kita yakin boleh membela kita, susah senang tetap bersama dengan kita. Jangan sesekali kita pilih pemimpin yang khianat. Bahaya tuan-tuan. Cukuplah. Cukuplah. Biarlah kita jadikan segala pengalaman pahit kita bersama dengan pemimpin-pemimpin ni. Pemimpin-pemimpin yang sabotaj parti daripada dalam, pemimpin yang membantu musuh kita, pemimpin yang nama dia UMNO. Tetapi hati dia ni, walak dia ni, kesetiaan dia bukan kepada Presiden UMNO tetapi kepada Presiden Bersatu. Lepas tu bila kita pecat, dia tanya, sampai sekarang saya menunggu penjelasan kepala bapa dia. Aku nak geram. Masa dipecat tu tak beri surat penjelasan lagi. Dia nak penjelasan. Bila time dia khianat parti, dia tak ada pun bagi penjelasan kepada kita. Bila kita suruh tarik sokongan kepada Muhyiddin,
Dia tak nak tarik sokongan, tak ada pun dia bagi penjelasan kepada kita. Sekarang dia tanya kita. Dia tanya kita. Dia tanya kita apa sebab kita pecat dia. Kadang balik. Okey, silakan. Okey tu, bila kita sebut ada satu gerakan itu Ya. sudah tentu mesti ada berbelanja sedikit tu. Ya, belanja tak ada masalah. Dari segi pembiayaan. Pembiayaan ni mereka ini berada di dalam kerajaan. Baik dalam kerajaan PN, begitu juga ketika berada dalam kerajaan keluarga Malaysia. Mereka berada di dalam kerajaan, mereka pun kita tahu juga buat duit ketika itu. Sudah pastilah, tuan-tuan, saya nak pesan pada orang UMNO ni. Orang UMNO jangan buat perangai macam orang muda yang dibeli oleh Perikatan Nasional. Dia orang bagi duit, ambil. Tapi jangan ikut perangai pengundi-pengundi Perikatan Nasional, bagi duit, ambil, undi pun dia bagi. Lepas ni, kalau parti melingkup, korang fikirlah sendiri. Kita dah bagi warning banyak kali. Pilihan raya kita bagi warning, orang tak dengar, tak apa. Tapi ni kita bagi warning, kita bagi peringatan, kita bagi peringatan berulang kali kepada ahli UMNO. Jangan sampai duit yang mereka bagi kepada kamu membuatkan kamu mengundi dan memilih kerana duit itu. Cukuplah kesilapan yang dilakukan oleh anak-anak muda yang disogok oleh Perikatan Nasional. Jangan kita pula jadi macam mereka. Tolong. Isyamuddin kah, KJ kah, ataupun siapa lagi geng-geng dia orang ni? Pasir Salak. Pasir Salak ke, Pasir Tolak ke, apa ni, Syaril Hamdan ke, Jempol. Jempol ke, siapa juga bagi duit, ambil. Undi jangan bagi, tuan-tuan. Ini kena ingat. Kita jangan lupa siapa geng-geng pengkhianat ni. Okey? Tok, tadi Tok ada sebut KJ ni tu. Saya tanya sikit lah soalan dengan KJ ni. Dia ada buat penyumpaan tauriah dalam Sungai Buloh. So, ucapan dia kata dia check kat dalam sistem kat ahli UMNO. So, dia dah diterima sebagai ahli UMNO di bahagian Sungai Buloh tu. So, pada bacaan dia tu, macam mana? Apa agak... Tak adalah, kita dah beritahu lama dah. Kita dah cakap memang bagus pun dia bertanding kat Sungai Buloh. Itu kawasan stesen politik dia. Dia boleh negotiate dengan stesen politik dia, boleh ambil alih jadi ketua bahagian. Masa tu aku expect dia menang. Tak sangka lah dia kalah. Puas dia belasah presiden parti. Dia cakap kita parti sesat lah, parti sakit lah, apa semua sekali. Sepatutnya dia boleh dapat undi pembangkang. Tapi kau kena ingat lah kesan mulut kau tu. Last sekali orang UMNO pun ada yang tak bagi dia. Okey? Betul. Jadi bila KJ dah buat pemindahan ahli tu, bermakna dia masih lagi berminat lah tu dalam UMNO ni. Memanglah dia berminat. Selagi belum dapat kursi presiden UMNO, belum dapat mengambil alih itu, dia berminat lah. Presiden juga. Lepas kalah nanti, kau tahulah dia minat tak minat. Dia pergi bersatu ke, dia pergi ke mana ke, lepas tu baru kita tahu. Ataupun kau nak tengok, kalau misalnya lembaga disiplin ni bertindak, sekarang ni banyak dah kes-kes disiplin KJ ni. Apa yang dia buat sepanjang tempoh pilihan raya, kita heran sampai sekarang tidak ada sebarang tindakan. Takkan semua benda aku nak buat laporan disiplin. Orang lain ni apa jadi? Sepatutnya kita kena proaktif. Lembaga disiplin ni tak payah tunggu sampai ada laporan disiplin. Polis pun sama juga. Kalau ada kes, polis sendiri buat laporan polis. SPRM pun tak payah tunggu ada laporan. SPRM boleh siasat. Betul, maksudnya kalau kata tak ada laporan ke lembaga disiplin,
bawa terus ke MT boleh buat keputusan terus tak? Without boleh juga. display. MT ni dia ada satu klausa di mana setiap keputusan MT adalah muktamad. Contoh kes saya. Kes saya. Tak ada dibawa kepada Jawatankuasa Disiplin, boleh dipecat, tak ada masalah. Tak langgar perlembagaan. Tak ada langgar, tak ada masalah. Okay. Sebab dalam ketiadaan Perhimpunan Agung UMNO, Majlis Kerja Tertinggi adalah badan tertinggi. Dia ada hak, dia ada kuasa luar biasa. Dan keputusan Majlis Kerja Tertinggi adalah muktamad, tidak boleh dipertikai. Okey tu, gerakan itu dia nak tak tahulah sama dia nak menjatuhkan presiden ke ataupun nak tunggu pemilihan. Tujuan dia nak jatuhkan presiden ialah supaya dia boleh ambil alih parti ni. Bila dia ambil alih parti ni, dia boleh heret parti ni untuk bersama dengan bersatu dan PAS dan tubuh kerajaan dengan PN. Tak, kelebihan yang dia akan dapat kalau dia buat gitu maksudnya. Sebelum dia orang ni semua jadi kluster mahkamah, dia orang ni sanggup bagi apa saja kepada orang yang boleh ambil alih UMNO ni. Sebab orang yang boleh ambil alih UMNO tu, kalau dia bagi kursi Perdana Menteri pun dia orang sanggup. Bukan setakat kursi timbalan Perdana Menteri. Kalau UMNO kata UMNO nak jadi Perdana Menteri, dia orang sanggup bagi. Daripada jadi kluster mahkamah, daripada Muhyiddin turun naik mahkamah, daripada Haji Hadi and the gang turun naik mahkamah, lebih baik dia bagi UMNO jadi Perdana Menteri, macam dia dah pernah bagi pada Ismail Sabri. Betul tak? Kenapa Muhyiddin sanggup bagi pada Datuk Seri Ismail Sabri? Sebab dia tidak mahu orang lain menjadi kerajaan. Kalau tiba-tiba lah ketika itu kita bekerjasama dengan Anwar jadi Perdana Menteri, potensi untuk dia dihadapkan ke muka pengadilan tu ada. Itu sebab dia cukup panik. Dia takut kes 600 bilion yang dia belanjakan sepanjang tempoh darurat itu dibuka failnya. Belum lagi cerita fail Iris, belum lagi buka file Bistarinet, belum lagi menantu dia punya kes, anak dia punya kes. Banyak. Okey? Ada lagi? Gerakan itu gerakan ni dia akan ambil tindakan di masa pemilihan UMNO ke ataupun sebelum pemilihan UMNO untuk nak jatuhkan presiden? Macam mana? Gerakan untuk menjatuhkan presiden ni ketika di pemilihan UMNO ke ataupun sebelum pemilihan UMNO ni? Gerakan yang dia buat ni? Gerakan yang dia buat. Gerakan yang dia buat ni ialah gerakan untuk memenangkan pasukan mereka pada pemilihan UMNO. Dalam pemilihan UMNO. Dia tak boleh jatuhkan Datuk Zahid ni di luar pemilihan, tak boleh. Kalau dia ada supporter, dia boleh buat. Dia boleh buat undi tak percaya kepada Datuk Zahid. Dia tak ada supporter. Datuk Zahid insya-Allah akan menang, kan? Tak ada masalah. Apakah naratif yang dia mainkan untuk jatuhkan presiden tadi? Dia akan tengoklah kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan, contoh oleh Hasni kata kita kena buat perubahan, pembetulan dan sebagainya. Yang betul lah. Patutnya sebelum pilihan raya itu hari kita dah buat pembetulan. Dah tahu orang ni semua sekali memang pengkhianat. Kita tak sepatutnya namakan dia orang ni sebagai calon pilihan raya. Kalau itu hari kita tak namakan dia orang ni sebagai calon pilihan raya, kita tak akan berhadapan dengan masalah-masalah yang berlaku seperti mana 10 orang memberikan SD kepada Muhyiddin walaupun mereka dah tanda tangan aku janji. So kesalahan-kesalahan yang melanggar disiplin ni kita tak boleh biarkan. Setidak-tidaknya kita kena ambil tindakan kepada the main culprit. Kepada orang macam Isyamuddin ini memang kena ambil tindakan. Dan geng-geng ketua-ketua yang mengatur pembayaran semua sekali. Ini mesti diambil tindakan. Tak boleh kita biarkan.
Salah satu lagi yang biasa kita dengar tu, naratif yang dimainkan, mengatakan presiden ni menipu akar undi. Menipu apa benda? Dan katanya dia menipu akar undi, kata tak sokong PH dan sebagainya sampai masa sokong. Tak, kita dah explain benda ni banyak kali. Kan? Masih lagi tu. Kau dengar ke tak dengar? Dengar. Kau dengar. Okey, tak apalah. Ni aku cakap bagi pihak orang yang tak dengar ataupun orang yang pekak yang tak pernah dengar. Okey. Tolong beritahu dia. Nombor satu kena faham bahawa yang menyebabkan Datuk Seri Zahid terpaksa bersumpah seperti mana yang diungkapkan oleh Datuk Seri Ahmad Maslan. Saya ulang balik ni, banyak kali saya dah ulang. Ialah bila mana kita mengarahkan pemimpin-pemimpin ahli-ahli parlimen kita tarik sokongan pada Muhyiddin. Ada yang membuat fitnah, geng-geng Anwar Musa dan geng ni. Dia kata presiden nak tarik sokongan daripada Muhyiddin kerana nak bawa sokongan UMNO ni kepada Anwar Ibrahim pada ketika itu. Jadi bila dia dituduh, bila Datuk Zahid dituduh, maka dia bersumpah dengan kalimah wallahi wa billahi wa tallahi adalah tak benar dia nak bawa UMNO ni untuk menyokong Anwar Ibrahim. Dan bila benda ni orang mula bercakap apa semua sekali, maka dia nak yakinkan akar umbi, dia jadikan dalam ucapan dasar dia kata dalam PRU yang ke-15, BN will go solo. Kita tidak akan bekerjasama dengan parti-parti dalam PH, no Anwar, no DAP, no Bersatu. Tapi geng-geng yang pro Bersatu ni dia sebut no Anwar, no DAP. Dia tak sebut no Bersatu. Tapi Datuk Zahid lepaskan tiga-tiga. Dan memang betul pilihan raya umum ke-15 BN went solo. Kita tak ada kerjasama dengan Anwar, kita tak ada kerjasama dengan Bersatu, kita tak ada kerjasama dengan DAP. Lepas pilihan raya, nobody win. Tidak ada siapa yang menang. Bila tidak ada siapa yang menang, tuanku titahkan supaya PN bekerjasama dengan PH. Tapi PN tak nak. Bila PN tak nak, pemenang ketiga UMNO. UMNO dititahkan, BN dititahkan bekerjasama dengan PH. Maka kita menjunjung titah tuanku, maka kerjasama. Itu je. Tipu apa benda je. So ada lagi yang tak jelas? Saya rasa semuanya jelas. Cuma kadang-kadang ada orang tu dia saja buat bodoh. Macam Tuan Faizal ni, dia bagai mencurah minyak dan mencurah air di atas daun keladi. Engkau explain macam mana pun, dia tetap akan kata bohong. Dia tetap akan kata tak betul lah, itulah ini. Sebab dia geng Anwar Musa. Dia cuma kecewa kerana dia dah bukan ahli UMNO. Dia dah digantung 6 bulan. Bos dia pun kena pecat terus. Betul tak? Nak masuk PN, bos dia nak main wayang lagi. Bos dia masih mengharap geng-geng pengkhianat ni akan memenangi pemilihan UMNO. Jadi kalau geng pengkhianat ni memenangi pemilihan UMNO, orang macam dia mungkin akan dibatalkan pemecatan, akan dapat masuk balik UMNO, dapat keahlian lama. Betul tak? Kalau dia diterima jadi ahli baru macam aku, mampus dia tak nak. Dah kena tunggu 11 tahun baru boleh bertanding MT balik. Siapa nak jadi ahli UMNO? Kan? Tapi kalau selepas ini, selepas bulan 3 lah kononnya, contohnya lah bulan 3 ni pemilihan UMNO. Kalau lepas bulan 3, geng-geng pengkhianat ni tak berjaya nak menumbangkan Datuk Zahid, maka peluang untuk dia menjadi ahli UMNO balik tak ada. Kalau kau nak harap Anwar Musa berjuang untuk UMNO, bela nasib UMNO, pertahankan UMNO, lawan PAS, lawan Bersatu, jangan harap.
Kalau dia tak sanggup buat tu semua, macam mana UMNO nak terima dia balik? Tunggulah sampai pemilihan yang lagi satu. Okey. Tengok. Puan Zagasi punya statement dekat UMNO online tu Okey. Cara untuk memulihkan UMNO adalah taat keputusan parti, dia kata. Dan dibidas oleh Mangkuk Ayun ni lah, Tun Faisal ni, dia kata masa Zahid dan Najib sign SD sokong Anwar jadi PM tahun 2020, kau senyap je Puan, dah level Lokman, Lobakman dah pula Puan ni. Sekarang ni kita nak beritahu, saya pun dah explain benda ni. Kenapa pada tahun 2020 kita bagi undi, kita bagi SD kepada Anwar. Pada ketika tu bukan SD. Pada ketika tu yang diberikan kepada istana ialah satu surat. SD tu memang dikumpulkan. Itu hanyalah untuk membolehkan Anwar membuktikan kepada tuanku bahawa dia ada enough number. So bila benda tu dimasukkan kepada diberikan kepada tuanku, itulah yang digunakan untuk beritahu dengan untuk beritahu dengan Muhyiddin bahawa kamu sudah hilang majoriti. Ini kena faham. Itulah yang digunakan. Sebab kalau UMNO kata dia ada enough number, kau ada 42 ekor je, mana boleh? Siapa nak percaya? Jadi Anwar ada 90 lebih ketika itu, campur dengan UMNO, katalah 15 orang, dia dah ada enough number. Itu sebabnya strategi pada ketika itu ialah supaya Anwar menggerakkan untuk dia mendapat berjumpa dengan tuanku. Dan kemudian dalam proses pembuktian itu kita mengharapkan supaya tuanku panggil semua ahli-ahli Parlimen UMNO seperti mana tahun 2020. Dan pada ketika itu kita beritahu bahawa kita tak nak Perdana Menteri baru, kita nak yang pilihan raya. Seperti mana yang berlaku pada Februari 2020. Itu kena faham. Strategi lah tu. Okey. Tadi tengah hari tadi dalam program Datuk Zahid dekat Kota Kemuning tu dia kata dia memaafkan semua pihak yang melontarkan pemahan dan cacian terhadap dia. So sekali lagi lah, si Tun Faisal ni dia bidas kenyataan Presiden. Dia kata sila tarik penggantungan dan pemecatan pemimpin-pemimpin UMNO segera, barulah kita boleh percaya dia. Dia siapa? Dia siapa? Dia ahli yang digantung tu. Dia memang yalah, yang kita nak sibuk nak buat dia percaya buat apa? Dia tak percaya pun tak penting Dia tak percaya pun tak luar lah. Kau ni kalau boleh, kau janganlah layan sampah macam Tok Faizal ni. Kalau dia ni ada orang follow macam Raja Petra tu pun okey lagi. Raja Petra pun kepala tak betul ni, orang pun dah tak apa nak follow. Orang dah boleh nilai lah. Ini lebih, dia punya status ni lebih bangsat daripada apa ni, Regi Jesse, daripada Bengali Celup ni. Kalau buat posting dekat 100 like, kau balik-balik sebut nama dia ni, ada amat. Kau menaikkan makam dia yang dah memang sememangnya rendah. Tapi dia jahat tu, dia bagi tomahan yang dia jahat, kau tak payahlah layan. Baik kau layan Mak Terry. Mak Terry punya likes pun kadang-kadang lagi banyak pada Tun Faizal loh. Kalau kau layan Tun Faizal, tu umpama kau layan Mak Terry. Kau kenal tak Mak Terry? Pegawai khas KJ ke apa dia kata. Pegawai KJ lah sekejap, pegawai TMJ lah, macam-macam Mak Terry ni. Okey, ada lagi? Okey. Jangan sekat demokrasi dalam UMNO, kata Chief Nazri. Chief Nazri. Okey. Apa pasal kita nak sekat? Kita tak ada pernah sekat demokrasi dalam UMNO. Sebab ada ura-ura lah tu. Dia keluar statement tu sebab ada ura-ura kononnya jawatan Presiden yang timbalan
tak nak dipertandingkan. Itu orang-orang nak keluar kenyataan tu, itu juga ialah proses demokrasi. Betul tak? Ya. Adakah kalau lawan presiden itu demokrasi? Orang yang mengampu presiden itu bukan demokrasi. Itu pun sebahagian daripada proses demokrasi. Jadi kena hormatilah orang nak bagi pandangan bahawa tak perlu ada pemilihan presiden. Tapi presiden pun dia pun ada pemikiran dia sendiri. Kalau dia merasakan bahawa perlu diadakan pemilihan, itu hak dia. Betul tak? Tetapi last sekali yang akan memutuskan ada pemilihan ataupun tidak ni ialah Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Majlis Kerja Tertinggi UMNO bila dia buat keputusan, dia berdasarkan maklumat yang mereka ada. Bila mereka berdasarkan maklumat yang mereka ada, dia akan ambil kira tentang apa pandangan masyarakat sekiranya tidak ada pemilihan. Adakah kita ni nak menjadi sebuah parti kuku besi ke apa ke, kan? Dia akan ambil kira. Tetapi kalau diteruskan pemilihan dengan politik wang yang luar biasa, kita pun tahu ada pihak-pihak yang sudah pledge untuk berikan duit untuk menjatuhkan Datuk Zahid, seperti mana apa yang berlaku di Bagan Datuk. Ada orang melibatkan salah seorang pegawai sebuah agensi kerajaan, menghantar duit sampai ke Bagan Datuk nak menjatuhkan Datuk Zahid. Kalau kita biarkan benda ni berlaku dalam parti kita, jahanam. Betul tak? So biar MT UMNO nanti bincangkan benda ni. Kita bukan MT ni, kita dengar je apa keputusan. Yang baik kita follow. Kalau tak setuju, kita bantah, kita bagi pandangan. Tapi bila parti dah buat keputusan, kita akurlah. Kalau kau tak puas hati, kau bertanding MT. Supaya kau boleh duduk di dalam parti punya kepimpinan dan kau terlibat dalam proses membuat keputusan. Jangan bila time orang suruh bertanding, kau lari tak cukup tanah. Kau bantu musuh kita. Kau takut kau punya kes helikopter, kes tanah, MINDEF semua dibuka. Tak betul lah cara macam tu. Kalau betul-betul nak uphold demokrasi, yes, buat. Tapi jangan jadi tali barut musuh. Itu penting. Dia apa jadi sekalipun ahli UMNO ni, kerat 18 pun jangan bagi satu undi pada Isyamuddin. Itu yang paling penting sekali. Biar atuk dia mati sebagai seorang pengkhianat. Bapak dia pun mati di luar UMNO. Pastikan cucu dia ni pun kalau boleh biar mati luar UMNO juga. Jangan simpan orang pengkhianat, bangsa-bangsa pengkhianat ni duduk dalam parti kita. Okey? Soalan netizen tu dia tanya, adakah kedudukan Datuk Zahid sebagai sebagai Timbalan Perdana Menteri boleh memberi kelebihan dalam pemilihan UMNO nanti tu? Macam mana? Adakah jawatan PPM yang disandang oleh Datuk Zahid boleh memberi kelebihan? Sudah pastilah bila presiden kita ni ada jawatan dalam kerajaan. Presiden kita ni tidaklah diperlekeh seperti mana dulu. Dulu masa dia tidak ada jawatan, naik presiden pun tak mendengar cakap dia. Betul tak? Sekarang ni yang maki amun pun cium tangan dah. Itulah lumrah kehidupan. Okey? Ada lagi? Apa ni? Soalan lain? Bersatu tu Bersatu. One Saiful One Jan. Dia cakap dalam dewan, dalam parlimen yang panggil bersatu lah, PPBM. Kata dalam dewan menjerit, kita keluar dewan saman kiri kanan tu saja. Siapa? One Saiful One Jan. Sama lah dengan dia. Dalam dewan bukan main lagi. Luar dewan apa dia buat? Dia minta peruntukan dengan Mak Sabu. Minta beras untuk
Pesawat padi. Apa benda orang capur? Duk sembang ya. Nasib baik dia tak minta PTPTN. Okey. Ada lagi? Tok. Tanya pasal Mahathir sikit dia kan. Mahathir, aduh. Ini pun salah satu lagi lah. Mahathir ni level dia dah macam Tok Faizal je. Apa lagi? Tok dia kata dalam statement dia lah. Dia kata dia takkan bersara dari politik kerana misi untuk menyelamatkan bangsa Melayu belum selesai. Yalah. Macam mana? Nasihat aku pada Tuan Mahathir ni tentang urusan orang Melayu ni, kau serah pada orang Melayu je. Dah cukuplah orang Melayu buat kesilapan, bagi peluang pada bangsa Kerala jadi Perdana Menteri 22 tahun, lepas tu bagi lagi sambung kontrak 22 bulan. Cukuplah. Jadi urusan bangsa Melayu ni Tuan Mahathir tak payah campur. Biar kita orang Melayu settle. Kalau nak buat persatuan Kerala Malaysia, kau nak jadi chairman ke apa, silakan. Berjuanglah untuk anak bangsa kamu. Tak ada masalah. Buat masa ni urusan orang Melayu, biar orang Melayu settlekan. Okey? Ada lagi? Netizen netizen. Ya. Minta pendapat Datuk. Ya. Apa pendapat Datuk mengenai sekitar sebulan pemerintahan kerajaan perpaduan ni, macam mana prestasi kabinet Perdana Menteri Datuk Kassim? Saya rasa setakat ni prestasi Datuk Seri Anwar Ibrahim saya rasa amat memuaskan. Saya rasa rakyat gembira kerana banyak langkah-langkah penjabatan yang beliau telah ambil. Banyak langkah-langkah yang beliau ambil. Setiap keputusan yang dia buat tu dia ambil kira supaya tidak ada pembaziran, supaya orang yang betul-betul memerlukan dibantu terlebih dahulu, tidak ada lagi direct nego, maka ruang untuk berlaku rasuah, salah guna kuasa dapat dikurangkan, risiko dia. Kemudian keputusan-keputusan yang kerajaan buat nampaknya sentiasa mengambil kira apa yang rakyat akan cakap kalau buat macam ini, macam itu. Cuma ada kemungkinan besar banyak keputusan yang dia buat tu lebih berhati-hati. Bila kita terlalu berhati-hati ni pun ada setengah-setengah benda dia akan makan masa sikit lah. Makan masa sikit. Jadi kita bagi peluang lah. Masih terlalu awal, kita bagi peluang untuk beliau buat yang lebih baik lagi untuk rakyat Malaysia. Saya yakin keadaan akan lebih baik sekiranya Datuk Zahid berjaya memenangi jawatan Presiden UMNO balik ni. Kedudukan kerajaan ni saya yakin akan bertambah kuat lah. Dan peluang untuk mereka yang merancang untuk menjatuhkan kerajaan, menukar kerajaan ni mungkin akan bak kata orang tu macam matilah, mati. Sekarang ni mereka ni masih yakin lagi mereka boleh tumbangkan Datuk Zahid dalam pemilihan. So mereka masih berusaha untuk memastikan bahawa satu hari UMNO dapat ditarik balik untuk jadi kuda tunggangan kepada Bersatu ataupun PPBN. Kita harap benda ini tidak berlaku. Okey? Ada lagi? Hafiz? Tak ada Jadi saya minta sahabat-sahabat untuk tolong sharekan, live kita pada malam ni. Kemudian untuk mereka-mereka yang mahukan maklumat boleh pergi ke page saya ni page saya ni. Okey, page saya Lokman Nur Adam Official. Tuan-tuan boleh pergi dekat posting saya yang ada QR code Nak pin pun tak boleh dah. Pin pun tak boleh dah sekarang. Itulah saya punya Facebook page ni dah kena kacau tuan-tuan Ada satu posting saya yang ada QR code.
Tuan-tuan scan QR code ni. Bila tuan-tuan scan QR code ni, saudara, tuan-tuan akan dapat masuk jadi community Kerajaan Perpaduan. Di grup WhatsApp community Kerajaan Perpaduan. Jadi setiap maklumat-maklumat terkini saya akan post terus dekat situ. Jadi tuan-tuan akan dapat. Jadi minta tolong share benda ni. Kita ramaikan komuniti ni supaya setiap kali saya hantar maklumat-maklumat berhubung dengan Kerajaan Perpaduan ni, ramai yang boleh tolong sebar luaskan. Jadi kita dapat membatalkan hujah-hujah puak-puak Perikatan Nasional ni, insyaAllah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.